Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara jalan pengiraan satu orang sahabat saya yang bernama Aan Yulianto dari Indonesia. Jadi ilmu ini dinamakan metafizik dan ada juga yang menamakan ilmu ini sebagai ilmu psikonumerologi ataupun numerologi pun ia juga. Jadi ilmu ini sebenarnya telah dimiliki, dikaji oleh serata penghuni dunia dari negara China, negara India. Anda boleh tengok dekat Play Store tu banyak orang yang menciptakan aplikasi untuk ilmu ini, tapi sebatas yang bersifat percuma sajalah, mereka tidak pergi ke yang mendasar. Jadi di Indonesia sendiri walaupun rakyatnya ratusan juta, saya melihat saya sudah mencari buku-buku yang berjudul seperti ini masih belum ada, masih belum ada. Dan ada 2-3 hari ini saya post ke ke Facebook, ramai yang mula minta dikirakan tarikh masing-masing. Jadi saya akan kirakan tarikh lahir untuk sahabat saya ini yang bernama Aan Yulianto. Tapi tarikh yang sedang terpapar sekarang itu bukan tarikh beliau. Oke, tarikh beliau yang ini 23 Juli 1996, ketuaan itu 96 ya. Oke, tarikhnya. So, saya akan tunjukkan cara kira. Jadi sahabat-sahabat nanti boleh kira sendiri dan tengok sendiri sejauh mana, sebanyak mana benarnya ya. Okay, karena ilmu ini sudah dibuat kajian dan kita tak perlu kaji lagi lah. Habis masa capek-capek saja kaji-kaji. Dah ada dah keputusan, jadi kita tengok saja keputusan itu apakah ada kebenarannya dan berapa banyak. Kalau 30% benar, tak payahlah. Sikit saja kan. Okey. Baik, cara kiranya begini. Yang pertama sekali ini tarikh kan, ini bulan dan ini adalah tahun. Tarikh dulu 2 tambah 3, 5. Okey. Dan 0 tambah 7, 7. Okey. 1 tambah 9, 10. Bila 10, 1 tambah 0. Kalau 10 kan gini, 1, 0. Jadi, yang ini 10 ini kita pecahkan lagi ya, kita pecahkan lagi agar dia jadi satu angka. Jadi kita letak tambah di tengah ni. Okey, bila 1 tambah 0 jadinya berapa? Jadinya 1. Okey, terus saja masuk sinilah. 1. Okey, 9 tambah 6. Okey, cara kiranya yang permulaan lah. Kalau saya ni saya tahu dah jawapan dia berapa. Saya tahu dah 6 jawapan dia. Okey, 9 tambah 6. 9 tambah 6 jadi 15 kan? Jadi 15. Jadi 15 ini kita pecahkan lagi. Letak tambah di tengah, simbol tambah. Jadi 1 tambah 6 jadi 6. Gitu. Kan dia kata tadi 6. Jadi lagi pula ni. Okey. Jadi 9 tambah 6, 6. Cara mudahnya gini, tak payah kira. Bila apa-apa nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bertemu dengan 9, dia akan jatuh ke nombor tu balik. Dia akan pergi ke nombor tu balik. Contoh inilah 9 jumpa 6 akan jadi 6. 9 jumpa 1 akan jadi 1. Ya, mudah ya. Okey, yang tengah ini mazhab salah seorang sahabat kita. Dia ada tengok nanti mana yang lebih tepat 7 tambah 1 yang tengah ni adalah 8 ya. Okey, salah tekan. Dan yang ini dipanggil nombor hidden character, bakat tersembunyi, adalah nombor campuran antara 4 ni, 1, 2, 3, 4 nombor ni. Okey. Kalau 7 tambah 1 8. Tambah 1 lagi di sini jadi 9, tinggal 3. Okey, ingat tinggal 3, 7 tambah 3 10. 10 1 tambah 0 1. Okey. 1. Jadi nanti saya urai dua mazhab nanti ni. Okey, sudah. Last sekali 7 tambah 4, 7 tambah 2 jadi 9 kan. Kita tahu lebih 9 tu kita ambil. 7 tambah 2 9, lebihnya berapa? 2.
7 tambah 2, 9. Lebihnya 2. Okey, 2. Betul lah. Ada 2 tu sini. Okey, itu cara kira untuk petak piramid. Adapun untuk petak tepi ini kita ambil dari atas ni. 7 tambah 4 jadi berapa? 7 tambah 2 jadi 9 lebih 2. Sini 2. Okey. 5 tambah 2 9. Okey. Dan yang ini adalah jumlah daripada yang ini. Okey. Apabila 9 tambah 2 jadi 11. 11 pecah 2 jadi 2. Kan? 11 pecah 2. Dia pecahkan 2 lagi. Gitu. 1 tambah 1 jadi 2. Begitu. Yang ini pula 7 tambah 1 8. Betul lah. 7 tambah 2 jadi 9, bakinya 4 kan. 7 tambah 2 9, bakinya 4. Ke sini 4. Dan yang ini bila 8 tambah 4, 8 tambah 1 jadi 9, lebihnya 3. 3 di sini. Okey. Yang bawah ni pula, ni nombor akhir hayat namanya. 7 tambah 2 9. 4 tambah 2 6. Mana-mana nombor jumpa dengan 9, dia balik ke nombor ini jadi 6. Okey, inilah saya rasa dah tepat cara kira dah. Okey. Menurut satu mazhab saya tak nak sebutkan lagi, ini adalah sifat. Jadi A'an ini, sahabat saya nama A'an ini sifatnya adalah 5. Itu orang yang sukakan kebebasan. Kita belum pergi detail, kita pergi yang umum dulu. Dan karakter beliau adalah 2, iaitu orang yang bijak di dalam ini suara, pandai berkomunikasi, pandai menyampaikan sesuatu hujah, pintar orangnya. Ini. Kemudian kalau kita ikut yang ini, nombor rohani katanya, nombor rohani beliau 8, seorang yang bertanggung jawab. Ini nombor fizikal. Fizikal ni adalah penampilan secara luaran seorang yang dominan pada suara. Dan kita telah buat kajian orang-orang yang memiliki nombor 2 ni kebanyakan seperti artis, pendakwah, orang-orang yang banyak cakap itu adalah bercakap ni sedap. Saya pun banyak cakap juga, tapi suara saya biasa, bukan kata kita menidakkan kejadian Tuhan, tapi biasa, tidaklah sampai pandai melengang-lengguknya itu. Kalau saya nak pandai lengang-lengguk, saya perlu belajar. Tapi orang-orang yang lahir dengan nombor 2 seperti ini, dia sudah membawa dari perut ibunya itu potensi-potensi bawaan lahir. Sudah ada dah orang seperti ini. Kalau dia belajar, kalau orang ini belajar, dia tidak perlu masa yang panjang untuk jadi pintar, untuk jadi hebat. Dan di sini ada nombor sehari-hari beliau, ada seorang yang, kalau di sini 2, beliau seorang yang sangat ramah. Tapi bila sini 7, seorang yang banyak kawan, populer, kita kenal. Adapun yang sini 843 ni, 8 ini adalah tanggungjawab, 4 ada ilmu, dan 3 adalah aktif. Jadi aktif mencari ilmu untuk tunaikan tanggungjawab. Jadi beliau ini seorang yang tidak puas-puas mencari sesuatu. Kalau dah ada S1 atau ijazah, beliau teringin sekali untuk mengambil. Ini kalau contohnya kalau bidang akademi, beliau ingin mengambil S2. Kalau sudah punya S2, beliau akan usaha untuk ambil S3. Kalau sudah ada ilmu hipnosis, mau belajar ilmu NLP. Sudah ada NLP, mau belajar ilmu metafisik. Sudah ada ilmu metafisik, mau belajar lagi ilmu fingerprint. Okey, ini 843. Dan di sini adalah suara, suara kejayaan suara. Jadi Aan ini sebenarnya dia seorang guru di sekolah rendah di Bandung. Jadi beliau memang bekerjanya sebagai guru lah, banyak bercakap. Cuma apa beza dengan guru lain? Guru lain bercakap macam orang nombor 4, bercakap banyak, tapi suaranya biasa-biasa. Tapi orang nombor 2 dia mempunyai bakat semula jadi. Dia boleh menjadi pendakwa, penyanyi macam Siti Nurhaliza lah. Okey, seterusnya elemen kita tengok dalam diri Aan ini. Elemen apa yang paling banyak dalam dirinya? Apakah elemen besi, ataupun air, ataupun api, ataupun kayu, ataupun tanah? Okey, saya belum kira lagi. Okey, pertama sekali kita tengok dulu nombor 1 ada berapa ya. 1 tak ada sini. Okey, 1 saja nombor 1. Tambah nombor 6 ada berapa? 1 tak ada. 1 2 3 ada 3. Okey, jadi 4 dah.
Okey, kemudian kita bagi ke air nombor 2. Nombor 2 ada berapa? Tak ada. Sini ada 1, 2, 3. Okey, ada 3 airnya. Banyak Nah, 7 ada berapa? 1, 2, 2 saja Okey, tapi sudah banyak dah. 5 3 tambah 2 jadi 5. Okey, seterusnya kita pergi ke api. Ada berapa api ni? Api tu 3. Sini ni tak ada. Sini ada 1 je. Dan tambah 8. 1, 2. Jadi 3. Kemudian 4. 4 ada berapa? Tengok 4. Atas ni tak ada. 1, 2. Ada 2. Tambah 9. 9 ada berapa? Tak ada. 1, 2. Ada 2. Jadi 4. Dan 5 ada berapa? 1. Tak ada. 1 saja. Jadi kita tengok mana yang paling banyak Yang ini Ya, ini itu air. Di air paling banyak, paling dominan. Kemudian nombor 2 ini kayu dengan besi. Kayu, besi. Api 3, 5, 3. Okey. Kurangnya begini, kalau 4 ke atas itu dikira banyak. 4 ke atas dikira banyak. Oh, font ini tidak berapa cantik. Kita tukar. Okey, gitu ya. Tapi yang paling banyak dalam diri ini menurut ilmu inilah adalah air. Itu airnya sejuk. Itu orangnya ini sejuk, bukan jenis pemarah. Betul apa enggak? Jadi pemarahnya itu 3. Api ini 3 sikit dibandingkan dengan air. Air lebih banyak daripada api, artinya dia lebih cool daripada panas baran. Kata orang Indonesia, panas pemarah. Yang kedua kayu. Kayu jatuh ranking yang kedua, itu seorang yang terlibat dengan ilmu. Buku tu kan dibuat dari kayu, dari pokok kayu dijadikan buku. Jadi seorang yang suka pada katanya mencintai alam. Dan yang ketiga, beliau ada juga elemen besi, itu keras. Keras pada keinginan, kemahuan. Itulah keras. Jadi apa-apa yang beliau nak capai dalam hidup ini, beliau boleh capai. Karena keras tanpa sokongan orang lain. Sokongan apalagi kalau keras ini berada di atas. Jadi apa-apa yang dia nak, dia akan capai. Dia usahakan capai juga. Jadi kalau satu lagi, ini nombor bakat dalaman. Kalau menurut satu mazhab lagi, saya belajar 4-5 orang guru juga. Aan ini memiliki ciri-ciri nombor 1 itu leader, kepimpinan. Kita tengok di sini. Nombor 1 ni tegas, pemimpin, suka mengarah dan tidak suka diarah. Dia sesuai orang seperti ini kalau benar kalau ada di sini, apalagi orang seperti ini sungguh layak menjadi pemimpin, kepala sekolah. Kalau betul kalau suka mengarah, kalau betul tidak suka diarah, tak suka menerima arahan orang. Rasa kayak kalau orang mengarah-arah kita, jadi maunya kita yang mengarah orang lain. Kalau betul begitu, ini sangat perlu, bukan sangat perlu, sangat tepat lah kalau menjadi seorang pemimpin. Okey, jadi setiap orang tu memiliki tanggal yang berbeza. Okey, saya nak sentuh satu saja lagi sebelum kita tutup. Sesiapa yang memiliki nombor hujung 2 ini, sama, dia adalah memiliki nombor popular. Mungkin dia akan popular. Apalagi kalau nombornya itu 3-3 sama. Yang ini sama, yang ini dengan ini sama, yang ini sama. 3 ni. Kita bagi contoh lah kita tengok contoh ini. Datuk Najib ini, beliau memiliki nombor yang sama hujung ini. Ini saya belum kira lagi ni. Ini belum kira. Ini tadi lahir Datuk Najib, Datuk Seri Najib, dan beliau memiliki nombor yang sama hujung ini. Seorang popular. Kalau begini apa lagi ni? Ini public figure ni, popular juga. Lebih dari popular, 9 tambah 9.
Bukan 9 tambah 9. 9 sama dengan 9. 8 sama dengan 8 di sini dan 1 sama dengan 1. Ini Bapak Dedi Mulyadi dari Indonesia. Jadi kita buat kajian tentang orang-orang hebat di dunia ini. Nak tengok apakah ilmu ini sangat boleh membantu kita kesehari-harian dalam kehidupan ini. Okey, itu saja dahulu. Terima kasih pada sahabat-sahabat Syam TV Media yang sedang menonton, yang telah menonton, dan anda boleh share lah ilmu ini. Ilmu ini tidak banyak di share kerana orang banyak salah faham. Saya sudah tulis di Facebook, dengan tarikh lahir ini kita tidak boleh mengetahui, contoh ini tak ada gambar, kita tidak boleh mengetahui orang ini lelaki, jantinanya apa dia, lelaki ke perempuan, kita tak boleh tahu. Dan kita tidak boleh tahu bila dia meninggal, bila dia akan meninggal. Tarikh lahirnya kita tahulah bila meninggalnya bila, dan nanti rezekinya di mana, kerja apa dia, kahwin dengan siapa, kita tak tahu semua itu. Cuma kita boleh tengok berdasarkan pada nombor-nombor ini. Kalau ada di sini 6, 4, 2, 6, 4, seseorang ini boleh jadi biasanya gitu. Bukan mesti, biasanya dia kerja dengan bidang-bidang suara, penceramah, motivator, dan kesana ke sini. Macam saya tak ada Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad itu kan orangnya tidak duduk diam. Jadi dari satu nombor 516 ke 189 jadi tidak duduk diam, sering berpergian ke mana-mana. Macam saya ni pun sama juga. Saya ada nombor 384. 384 ini macam tadi saya beritahu, adalah seorang yang tidak puas-puas belajar. Jadi tidak hairanlah kalau saya belajar banyak cabang ilmu. Saya ambil ilmu tu sikit, ilmu ni sikit, ilmu sikit, saya belajar semua. Dan saya ada, alhamdulillah, unsur katanya lah, tak betul ke tidak, ada unsur pelaris. Jadi apa pun yang saya ucapkan mudah diterima orang. Apa pun saya jual mudah laku. Jadi saya cuba ambil kesempatan ini. Betul ke tidak tak apa, jangan percaya. Kita buat je dulu. Jadi bila kita buat, betul lah. Betul lah, apa yang saya jual selama ini laku. Buku-buku saya sudah 8 buah. Dan saya terus belajar. Dan sekarang saya tidak tahulah, selepas buku yang ke-8 itu, saya tak tahu lagi buku apa lepas ni akan saya karang lagi. Kalau ada cadangan dari teman-teman rakan-rakan, boleh bagilah cadangan. Tapi semestinya buku apa yang kita nak buat itu adalah satu ilmu yang sudah kita kuasai lah. Contoh anak suruh saya buat buku tentang astrologi, saya tak tahu langsung, tak boleh lah. Okey, itu saja dulu perkongsian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan membuka minda, membuka jalan kepada sahabat-sahabat yang masih belum tahu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.